Kementerian Kesihatan akan mengambil tindakan segera membantras penjualan produk seakan-akan vape dikenali sebagai energy stick. Ibu bapa dan sekolah perlu bekerjasama dan memberi perhatian serius bagi memastikan pelajar tidak terjebak dengan pengambilan produk penyedut hidung atau energy stick. Baru-baru ini, tular tentang isu penggunaan energy stick yang dikatakan berbahaya serta menjadi ancaman kesihatan khususnya dalam kalangan pelajar sekolah. Didatangkan dengan saiz yang kecil dan pelbagai perisa. Namun, produk penyedut hidung ini kononnya memberi tenaga dan kesegaran kepada penggunanya setelah dihidup. Lebih merisaukan, produk ini bukan sahaja mendatangkan ketagihan, bahkan tabiat itu dianggap sebagai permulaan kepada penggunaan vape dan penyalahgunaan dadah. Kandungannya juga masih tidak diketahui umum. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, penjualan produk kesihatan yang tidak berdaftar melanggar Peraturan 7(1)A, Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 dan jika disabitkan kesalahan, ia boleh dikenakan denda sehingga RM25,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya. Realitinya, masih ramai yang tidak mengetahui akan risiko kewujudan produk ini yang rata-ratanya digunakan oleh pelajar sekolah. Di tangan saya ini merupakan produk energy stick yang popular dalam kalangan pelajar sekolah. Dengan berharga serendah RM2 sahaja, mereka boleh mendapatkannya. Jadi, bagaimana pula pendapat dan waspada ibu bapa serta guru tentang situasi ini? Kita dengarkan perkongsian daripada mereka. Sebagai bapa yang kepada 4 orang anak, sudah pastilah saya risau dengan bila berleluasanya barangan yang membahayakan kesihatan. Memang tepat pada masanya untuk kementerian mengambil tindakan mengenakan denda lah. Bukan sekadar energy stick, bahkan kalau boleh apa-apa sahajalah barangan yang membahayakan kesihatan. Sebab kita tahu kanak-kanak ni pemikiran mereka ni belum matang. Jadi mereka lebih kepada orang kata short term pleasure. Perlu ada tindakan-tindakan susulan yang lain lah, seperti kempen kesedaran kepada anak-anak mengenai bahayanya bahan-bahan ni. Walaupun nampak cantik, nampak menarik, murah, biar dia ada inner force, kesedaran dari dalam sendiri tu. Okey, bila dah ada flavor tu, biasa kanak-kanak dia akan cepat attract macam flavor yang dia suka kan. So saya tak nak dia ketagih dan bergantung kepada benda tu. Nanti dia tak nak makan ke apa, kita risau. Benda-benda macam tu lah. Efek dia punya selera, nutrisi macam tu. Kita sedia maklum kan sekarang macam-macam produk, kita pun tak tahu produk tu tiruan ke asli ke apa. So saya tak berapa ni lah. Melainkan kalau betul-betul doktor encourage untuk pakai, baru advice untuk pakai, baru saya pakai lah. Sebab kita pun as parent risau anak-anak kalau kat sekolah ke kawan-kawan dia bawa ke apa kan, kita tak tahu kan. So better kita prevent lah daripada terusan. Oh, kalau dengar benda-benda macam ni memang merisaukan lah. Tapi yang benda-benda terbaru ini kadang-kadang ibu bapa pun tak tahu benda tu benda macam mana. So saya rasa yang paling penting kena ada macam kita kena war-warkanlah benda-benda macam ni melalui social media ke TV. Kalau sebelum-sebelum ni kita biasa dengan vape kan, pot, tapi bila kita tengok energy stick, Umi pernah dapat aduan daripada guru yang menjaga peperiksaan akhir semester baru-baru ni, akhir sesi baru-baru ni, dan bulan 1 lah, hantar gambar berkenaan dengan energy stick ni, dan diorang tanya boleh ke pelajar bawa ni ke sekolah. Dalam beberapa hari berikutnya keluar satu macam orang kata info yang dihantar ke dalam grup WhatsApp guru-guru sekolah menengah agama negeri. Jadi bila kita tengok dekat situ, oh inilah yang kita jumpa dekat sekolah, dalam kalangan pelajar ada yang menggunakan. Kita tak tahulah berapa ramai yang betul-betul menggunakan, sebab kita tidaklah buat pancian ataupun tanya siapa yang ada. Biasanya anak-anak ni bila kita cakap, bila dia dah tahu dah benda tu salah, dia memang payah sikit nak mengaku kan. Jadi pendekatan yang kita buat ialah mula-mula kita hanya boleh beri teguran saja, sebab ini perkara baru. Teguran yang kita ambil ketika perjumpaan, masa perhimpunan. Biasanya di ujung-ujung nak tutup sekolah ni, kita ada ruang-ruang yang kita boleh panggil untuk beri teguran.
tinjauan pasaran energi stick yang aktif dijual di atas talian dan media sosial, purata harga pasaran adalah sekitar RM2 hingga RM10 sahaja. Bahkan, peniaga mula bertindak licik dalam menukar nama produk energi stick dan berselindung di sebalik nama inhaler. Oleh itu, masyarakat perlu lebih peka dalam meneliti sebarang produk yang ingin digunakan agar kesannya tidak membau padah di kemudian hari. Okey, satu berita ataupun perkongsian yang saya kira begitu padat mengenalkan kita tentang apakah itu energy stick. Mungkin dalam kalangan ibu bapa yang tak sempat melihat pada video-video yang tular, anak-anak sekolah menggunakan energy stick tersebut. Inilah dia cerita yang kita nak bawakan ini, mengundang pelbagai reaksi, terutama sekali kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Betul, harganya pun tidak begitu mahal, murah sahaja, boleh didapatkan oleh sebab itulah remaja-remaja ni boleh dapatkan, dan mereka ni kadang-kadang ialah fikir benda nak style saja. Trend pun satu hal, tanpa memikirkan bahawa ianya boleh mendatangkan padah. Kita dulu masa kecil-kecil tak adalah sampai nak ada ambil alat tambahan apa semua untuk energi apa semua, tapi mungkin trend sekarang lah. Sebab tu kita nak kongsikan daripada sudut penguatkuasaan dan juga undang-undangnya jugalah berkaitan dengan perkara ini. Kita bawakan Encik Ashraf Elmiza Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Cawalan Kawalan Iklan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih Encik Ashraf bersama dengan kami. Banyak kerja sikitlah kan. Kita hari demi hari ada je trend yang benda-benda masuk. Baru ni Benda-benda baru yang siap claim. Ini mungkin dapat mengurangkan masalah kesihatan ini, dapat membantu menyelesaikan isu-isu kesihatan dan sebagainya. Pihak KKM pastinya melakukan pemantauan. Kita cerita tentang energy stick ni. Setakat ini, apakah dapatan daripada pemantauan pihak KKM sendiri melihat kepada trend yang sedang diguna pakai oleh anak-anak pelajar-pelajar sekolah ini? Okey, yang pertama kita perlu tahu, kita lihatlah setakat ini penjualan energy stick baru-baru ni tular lah di media sosial, dan kita dapatkan penjualan itu meningkatlah. Dia satu produk yang baru dan terdapat banyak penjualan atas talian terutamanya produk ini. Jadi ia membimbangkanlah bagi terutama kepada ibu bapa. Ya betul. Jadi kita bahagian penguatkuasaan farmasi concern lah perkara ini. Khususnya dan Kementerian Kesihatan secara umumnya ingin menasihatkan agar ibu bapa dan rakyat semua, masyarakat awam berhati-hatilah dengan penggunaan energy stick ini. Okey, jom kita tahu lebih lanjut berkaitan dengan energy stick ini. Mana datangnya? Apa yang mereka claim ni dengan penggunaan energy stick ni? Apa yang boleh kita samakan dengan benda yang dah sedia ada di pasaran pada ketika ini? Okey, betul. Okey, pertama kita perlu tahulah energy stick itu apa. Okey, kalau kita tak tahu maka kita ingat benda tu selamat. Betul, sebab packaging dia menarik, nampak murah satu lagi. Satu point, dia murah dan accessible. Dan melalui atas talian dia boleh didapatkan dengan mudah. Mudah kan? Betul. Jadi pertama dia adalah satu nasal inhalant atau penyedut hidung. Kita boleh samakan dengan kalau Hanif pernah tersumbat hidung. Sekarang tengah tersumbat. So jadi dia macam kalau kita familiar lah biasa dengan produk yang ada corong tu. Mungkin saya tak boleh sebutkan minyak angin itulah ya. Ya betul, kita sedut rasa berangin, segar, hidung tu clear, rasa clear dari sumbatan tu. Dia boleh saya katakan dia mirip dengan produk tersebut lah. Tapi beza dia tidak berdaftar. Jadi bentuk produk seperti itu dia perlu berdaftar. Okey, maknanya kalau tak berdaftar ini dia mungkin akan melibatkan peraturan 71 itulah. Yang melanggar dadah dan kosmetik. Yang kita nak katakan sekarang ini dianya tidak berdaftar dan kita tak tahu apa kandungan dalam tu, betul? Betul. Okey, apakah antara setakat ini pemantauan dan juga kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak KKM untuk membendung perkara ini untuk menjadi takut-takut jadi lebih serius dalam kalangan pelajar khususnya? Ya betul. Jadi dari peringkat bahagian penguatkuasaan farmasi sendiri, kita setelah menerima aduan dalam minggu lepas atau kita telah melakukan baru lagi pemantauan sebanyak 262 laman yang didapati menjual produk ini. Setakat inilah 262. Wow. Yang betul, ya betul, banyak. Jadi kita telah mengarahkan untuk diturunkan melalui kerjasama SKMM dan platform atas talian. Kita mengarahkan dia iklan tersebut diturunkan dan kita melakukan siasatan lebih lanjutlah kepada penjual produk energy stick ini. Okey, apa impact sebenarnya kalau kita kerap dan tetap mengambil ini? Sebab ialah penjualannya banyak, mudah, murah untuk didapatkan.
apa mungkin kesan yang boleh dijangkakan daripada pengambilan bahan ataupun produk yang tidak berdaftar ni daripada pihak KKM terutamanya sendiri? Baik Hanif. Dari segi kesan lah, kesan. Kita tak boleh nak katakan dengan pasti kerana ia produk yang baru. Kita belum ada tak tahu kandungan, kita tak ada jalankan ujian jangka panjang lagi pada penggunaannya, tapi kita boleh komen lah secara umum. General penggunaan nasal inhaler ni, inhaler secara jangka panjang, dia boleh mendatangkan kesan sampingan juga. Jika apa-apa ubat je sebenarnya kalau kita ambil secara tanpa kawalan jangka panjang boleh mendatangkan kesan sampingan. Sebab saya percaya pelajar-pelajar ambil nasal inhaler ni macam ni kata tadi, suka-suka nak style lah. Ya, betul, pengaruh kawan. Jadi tak ada kawalan lah kan, mereka ambil style, hisap kan. Video benda baru, remaja dia nak ingin tahu tu tinggi. Jadi kesan sampingan yang kita boleh dapat iritasi saluran pernafasan, alergik sebab kita tak tahu dalam tu ada apa. Kalau kita tahu kita tak ambil. Jadi boleh merosakkan juga lapisan mukus dalam saluran hidung dan saluran tekak. Dan kalau kes-kes yang teruk lagi mungkin boleh muntah, pening, bahkan boleh sesak nafas juga. Reaksi terhadap itu, selain itu kita nampak video yang berkongsi energy stick tu bersama-sama kawan kan. Ada juga macam tu ya. Boleh ada risiko jangkitan juga. Risiko jangkitan tu ada lah bila kita tengok barang yang dikongsi. Yalah, awak pakai, betul saya pakai. Nak style lah lebih kepada untuk gaya dan sebagainya. Kita khawatir sekarang ni, saya tidak dapat menafikan packaging dia sangat menarik perhatian. Betul. Kan? Saya kira dia marketing di situ memang sangat bijak dari segi ada sahaja substitutnya adalah inhaler yang dah pun dijual di pasaran. Tapi dia agak sangat biasa dan bila keluar benda baru yang packaging dia sangat cantik, menarik perhatian. Apa antara aduan-aduan lain yang diterima oleh ibu bapa ataupun dalam kalangan-kalangan mereka yang khawatir dan bimbang tentang situasi ini? Mungkin pihak KKM mendapat aduan tersebut. Ya, betul. Antara kebimbangan lah yang kita dapati, perkara ini adalah satu habit, boleh membentuk satu tabiat lah, habit di kalangan anak-anak muda dan remaja. Boleh menyebabkan, mungkin saya tak kata dia boleh, tapi mungkin menyebabkan ketagihan. Dan boleh menyebabkan perasaan ingin tahu untuk mencuba satu benda yang lebih dahsyat lagi. Betul. Seperti menghidu kalau kita tahu, menghidu gam. Menghidu gam. Bermula dari sebegini lah. Bermula dari perkara yang nampak harmless, kalau boleh kata harmless, tapi dia boleh menyebabkan perkara yang lebih serius. Okey, saya suka nak bawa perkara ini sebab sebelum ini kecoh dengan isu vape-nya ataupun e-cigarette-nya kan, rokok elektroniknya lah. Ada juga bahan-bahan terlarang yang dibawa masuk ke situ. Adakah kebimbangan itu sama dengan energy stick ini? Ada kemungkinan ke arah itu juga pemantauan daripada pihak KKM? Betul. Mungkinlah dia bermula dari benda perkara seperti energy stick ini, dia boleh membawa ke vape. Tapi kita tak boleh samakanlah vape dengan energy stick ini kerana vape itu berbeza secara alatnya dan kandungannya. Vape itu kita dapati dia ada nikotin lah. Memang tahu kebanyakan vape ada nikotin. Manakala energy stick ni dia lebih ringkas, dia hanyalah satu alat bekas yang mengandungi sponge dan dalam sponge itu mengandungi bahan kimia lah yang kita sedut sebegitu. Tapi mungkin boleh menyebabkan leading to the use of vape dan merokok, dan saya kata tadi lah perkara yang lebih dahsyat lagi. Betul. Semuanya bermula sebegitu kan? Ya, betul. Kita nak cerita tentang masalah produk ini adalah tidak berdaftar. Bila tak daftar, kita tak tahu isi kandungan dia. Okey. Jadi bagaimana dari sudut penguatkuasaan terhadap segala jenis produk yang dijual berkaitan dengan peraturan 71 ini yang tidak didaftar? Apakah antara penguatkuasaan yang boleh dilaksanakan di bawah naungan KKM ini? Okey. Kita di bawah bahagian penguatkuasaan farmasi ada 15 cawangan CPF negeri, cawangan penguatkuasaan negeri. Di seluruh negara kita menjalankanlah terutama di zaman internet sekarang, kita melakukan pemantauan sentiasa, melakukan pemantauan produk-produk dijual secara atas talian. Bukan hanya bila ada aduan je, memang boleh kata 5 hari seminggu lah, 5 hari bekerja, dan mungkin 24/7 lah kita melakukan pemantauan, dan kita akan mengambil tindakan lah kepada produk tak berdaftar. Kita juga ada melakukan serbuan, operasi, kita melakukan rampasan, juga kita membuat siasatan dan bawalah pesalah-pesalah ini ke mahkamah dan kita akan dakwalah. Betul. Dan di bawah Akta Jualan Ubat, jualan dadah 1952. Ya, betul. Tapi agak sukar untuk dibuktikan sebab dia dalam talian. Ya, betul. Tapi kita adalah
Ada caranya lah. Adalah secrets of the trade, kita tak boleh nak ada caranya pemantauan betul. Tadi wartawan kami sempat buat laporan, katanya kalau dah search tentang energy stick tu dah tak ada dah. Dah tak ada. Dia dah tukar kepada inhaler. Ya, sekarang mungkin sudah itu tukar. Trik mereka dah tukar. Jadi kita akan bekerjasama dengan online platform ni. Memang sudah kita setiap tahun adakan dialog dengan mereka. Kita educate mereka, memberi kesedaran kepada mereka untuk cakap tentang educate ni, sekarang ni musim cuti persekolahan lah. Saya percaya ramai ibu bapa yang ambil cuti bersama dengan anak-anak, pelajar-pelajar pun tengah tengok kita ni. Nasihat ni daripada pihak KKM sendiri berkaitan dengan perkara ini. Sebab kita tak boleh nafikan bila remaja sifat ingin tahu, style, trend itu, kadang-kadang kita pun nak cuba-cuba juga kan. Betul. Nasihatnya sendiri daripada pihak KKM kepada mereka lah yang ingin mencuba benda yang tidak berdaftar dan kita tak tahu apa kandungannya lagi ni. Okey, terutamanya kepada pelajar lah, anak-anak muda, remaja. Kalau boleh janganlah mudah terpengaruh dengan trend-trend begini yang boleh saya kata tidak sihat lah juga. Nampak style, tapi kalau boleh kita amalkan gaya hidup sihat saja. Pastikan kalau nak guna ubat tu ubat berdaftar. Pastikan ada logo hologram Pharmatech dan nombor pendaftaran MAL. Jadi anda boleh pastikan dulu produk daftar dulu, periksa dahulu. Jangan mudah terpengaruh lah. Kadang-kadang kita dah tahu tapi sifat malas untuk mengambil tahu dengan tepat itu masih lagi ada. Lepas tu nama dia pun energy stick. Yalah, kita rasa okeylah kan. Marketing dia ni. Packaging, dia punya energy stick. Tak patut. Okey, jom kita tengok ada rakan kita di Facebook untuk sedikitlah menyuarakan rasanya. Hazanain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu bapa pun kena mainkan peranan sebab seorang bapa yang merokok ataupun hisap vape, bila anaknya tengok, anak-anak ingin tahu apa yang ayahnya sedut. Bila di luar dari kawalan keluarga, anak-anak ingin tahu apa yang ayahnya buat. Setuju. Mengangguk setuju, Encik Ashraf? Betul. Pendidikan utama bermula daripada rumah lah. Ibu bapa harus mainkan peranan. Betul. Okey, kita sangat setuju berkenaan perkara itu dan kita harapkan agar tiada lagi isu sebeginilah kita pantau anak-anak kita dan risau kan Hanif? Betul lah, semakin membesar ni bahaya. Jadi kita nak ucap terima kasih banyak kepada Encik Ashraf Elmiza Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kawalan Iklan Bahagian Penguatkuasaan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia bersama kita. Nanti kita jemput lagi ya. Okey, terima kasih. Okey, itu dia antara topik yang kita bawakan kepada anda. Isu pula dah ada berkaitan dengan energy stick kan. Kita harapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Kalau anda mungkin ada tahu apa sahaja trend-trend yang terkini, boleh bawakan, ajukan bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bawakan antara perkongsian yang padat kepada anda semua.